Kita fast forward kepada Rob Holding punya peranan dalam game ni. Sebab apa yang jelas adalah Rob Holding has been very steady. Dia step up dengan kehilangan Saliba selama ni kan. Dalam game ni pun sebenarnya rata-rata ni dia bermain dengan baik. Cuma satu momen itulah di mana dia sedikit kekok ataupun clumsy yang membawa kepada momen di mana dia menjatuhkan Jota dalam penalti dan bernasib baik Salah miss penalti itu. Tapi overall performance Rob Holding, adakah betul-betul kau terasa kehilangan William Saliba dalam game ni? Tak payah cakap pasal kehilangan William Saliba tu bukan dalam game ni je, dalam beberapa game lepas pun. Tapi dalam crucial moment, I rasa Klopp nampak perkara ini semua berlaku. I think percaturan apa yang Klopp buat untuk make sure that diorang boleh take advantage in terms of nak exploit apa yang Rob Holding tak boleh buat seperti mana Saliba buat. It happened in the game. Yeah, and Rob Holding dia adalah seorang pemain yang boleh dikatakan experience player, pemain di dalam Arsenal, dan ini adalah satu kesilapan yang tidak patut dibuat oleh seorang pemain yang ada pengalaman. Jadi berbanding dengan William Saliba masih muda tetapi dia telah membuktikan keupayaannya bukan sebagai seorang centre back yang boleh menahan, tetapi ball playing centre back yang boleh distribute bola dari belakang. Okay. Yeah, itu cara Arsenal beroperasi sekarang dalam sistem Arteta for this modern days. So bila di mana tapi Arteta faham peranan Rob Holding dalam squad. He is a squad player, so when we need rotation ataupun nak deal dengan situasi di mana kita terpaksa menghadapi injury back to back, walaupun ini game crucial, right? Bukan dari segi skala, bukan dari crucial dari segi kita tak nak make sure Liverpool tak dapat mata. Kita yang perlu dapatkan mata sebab we don't care about Liverpool. Betul. Sebab diorang di tangga ke bawah, diorang tak ada perbandingan dari segi nak cuba nak back into top 4 atau top 2 kan. So dalam skala macam tu, that's not the issue for Arsenal. It's more for us. So di situlah Liverpool ambil advantage. Sentuh tentang Salah yang kita tengok sebentar tadi. Ini adalah kali kedua berturut-turut dia miss penalti. Itu ketika bertemu dengan Bournemouth dan ini kali kedua. Okey, sebelum kita cerita pasal sama ada dia akan terus mengambil sepakan penalti untuk Liverpool atau tidak, overall gameplay Salah dalam game tu aku nampak, aku rasa macam ada mixed feeling. Seolah-olah banyak gila kali dekat belah kanan tu bila Salah berada berlega-lega dekat kawasan tengah, dia lose ball, dia hilang kawalan. Tetapi ada juga momen brilliant yang dia quick turning dia, buat pass pantas untuk Nunez one on one. Hold up play dia agak baik. Banyak yang positif, banyak juga yang negatif. Macam mana kau rungkaikan persembahan Salah pada malam semalam? Secara overall bagi saya masih positif kerana kita perlu akui bahawa di bahagian kanan, di Liverpool bahagian kanan, Trent Alexander-Arnold bermain selaku seorang inverted fullback kan. So kadang-kadang kita boleh nampak Salah terlalu isolated di bahagian kanan. Dan isolated tu bukan masalah yang besar tetapi hakikatnya dia tak ada support yang besar di situ. Dan dia terpaksa membuat apa dengan diri sendirilah. Tetapi secara overall dia banyak menyusahkan Zinchenko. Zinchenko defensively I think dia not the best. Bukan dia je, Trent pun sama. Trent tu lain cerita lah tapi dan ini apa yang saya nampak, Gabriel terpaksa menahan tight marking dengan Mohamed Salah dan ini banyak mencipta peluang ataupun banyak ruang di bahagian center. Dan di situ kita boleh nampak Darwin Nunez banyak exploit, Diogo Jota banyak exploit, Firmino kadang-kadang boleh exploit di situ juga. So jadi unselfish role yang dilakukan oleh Mohamed Salah ini sangat penting dalam konteks perlawanan yang sangat hangat ini, sangat tight lah. Ya, dan perbezaan yang Klopp lakukan dalam game ni adalah seolah-olah kita nampak tim Pep yang main. Sebab kau boleh nampak seolah-olah apabila mereka on the ball menyerang, mereka ibarat back three. Yes. Di mana kau nampak Konate akan masuk ke sebelah cover untuk cover bahagian Trent dan Trent bermain sebagai inverted fullback kan dalam game ni. Dan sebenarnya bila aku melihat benda tu berlaku dan betapa efektifnya Trent sebagai seorang pemain tengah belah kanan dan masalah Liverpool dengan trio bahagian tengah tu menyelesaikan masalah mereka. Finally Klopp jumpa jawapan sebenarnya untuk situasi yang dia cuba nak try. Ataupun mungkin gunakan back four yang berbeza dan benarkan Trent menjadi sebahagian daripada trio di depan tu. Adakah itu option, Chun Hang? Bagi saya actually kalau kita nampak gol daripada Gabriel Jesus actually berpunca daripada inverted position daripada Trent Alexander-Arnold kerana Konate terpaksa menahan di bahagian kanan, jadi di bahagian tengah
hanya ada Virgil van Dijk saja yang menahan. Dan Gabriel Jesus given a free header di situlah yang tidak sepatutnya berlaku. Tapi Trent ni macam salah juga. Aku ada mixed feeling dalam game ni. Sebab bila aku tengok Trent siap nutmeg ataupun oleh si Zinchenko, delivery berkali-kali yang dia lakukan termasuk untuk gol penyamaan, semuanya positif. Tapi dari segi defending kita nampak even gol pertama, gol kedua, semuanya berpunca daripada belah tu juga kan. Dan secara tak langsung ni Chun Hang, kau melihat ini sesuatu yang is it time untuk kita mengatakan ataupun Klopp mengatakan, Trent, aku nak gunakan kau punya strength sahaja. Aku tak nak expose kau punya kelemahan dah. Bagi saya apa yang kita boleh nampak, front three Liverpool dikawal apapun diberikan man marking yang sangat ketat. Dan dalam situasi man marking yang begitu ketat, sekiranya Trent Alexander-Arnold berada di bahagian right wing, dia tidak akan diberikan kebebasan seperti apa yang dia ada di bahagian right back. Dan sekiranya ada kebebasan di situ, dia boleh melakukan hantaran-hantaran yang cukup progresif, yang cukup kreatif. So you nak kata yang Trent ni seorang player yang berprofil di mana dia tidak boleh contain the composure dalam tight space, especially bila berdepan dengan situasi one-on-one. Bagi saya dia bukan seorang pemain yang terlalu press resistance. Maksudnya dia bukan seorang pemain yang akan bergerak bola untuk melepaskan diri, tetapi kelebihannya sebagai seorang pencipta peluang, satu tujang kreativiti sangat luar biasa, antara terbaik di dunia dunia bola sepak. Jadi untuk kita memperkeluarkan kemampuannya, kita patut cover dia dari segi defensif untuk membantu dia show his talent lah. Itulah suggestion aku, menggunakan back four yang berbeza, dan biarkan Trent menjadi sebahagian daripada trio bahagian tengah tu. Tetapi at the same time, kalau sekiranya beliau beraksi di bahagian depan, dia akan dikawal ketat. Faham. And as long as he's man mark, aku rasa dia tidak diberikan ruang untuk so membuat dia punya hantaran. konteks dia berubah sedikit lah bila dia menjadi betul-betul salah seorang pemain tengah tu lah kan. Tapi I rasa bila Liverpool, kalau kita rujuk balik kepada musim lepas, bila mereka beroperasi dalam sistem yang sangat efisien, when they press as a collective unit, maknanya bukan datang daripada satu orang buat kerja, satu orang tak buat kerja, ataupun kita akan gunakan you punya kekuatan and we would try to find answers to cover your weakness. Benda tu tak berlaku because they press as a collective unit, right? Sure, Trent was more exposed this season sebab midfield ataupun tak ada efficient coverage because of injured players and the list keeps on being getting longer and longer. Tapi at the same time, Trent kena step up. Betul. Faham tak? Kita Trent nak mencari jawapan dalam sistem di mana there's a way untuk Trent roam freely, untuk create more chances for the players up front. Tapi ataupun solution dia adalah cari seorang right back baru yang boleh defend, yang benar-benar seorang right full back yang boleh defend dan juga boleh membantu Trent barangkali di bahagian kanan itu. Tapi itu Liverpool boleh dapat hanya bila musim ini berakhir lah. So untuk beberapa lawanan ini mereka terpaksa, they have to keep on exploring lah.